Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate setiap hari Khamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliluddin, Pengarah Pesuruhanjaya Bangunan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ, dan beliau akan membincangkan topik bertajuk Kewajipan Membayar Caj Penyelenggaraan dan Tindakan ke atas Pemungkir. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Muhammad Marwan, sila tinggalkan soalan anda di bawah di bahagian komen Facebook dan Surveyor Muhammad Marwan akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Muhammad Marwan untuk memulakan sesi perkongsian petang ini. Silakan. Terima kasih Cik Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang menonton siri The Strata Talk Show. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Excel Academy of Real Estate ni yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu dalam bidang pengurusan strata ini bersama tuan-tuan yang menonton siaran langsung ini. Saya dari COB Majlis Bandaraya Subang Jaya, salah satu PBT di Negeri Selangor, di Klang Valley ini. Kalau kita tengok di Klang Valley ini, trend pembangunan semuanya high rise kan, yang bertingkat, berbilang tingkat, berserata. Jadi dah salah satu trend masa kini lah. Saya rasa tuan-tuan yang menonton ni pun majoritinya yang tinggal di Selangor ni pun tinggal di perumahan berserata. Saya sendiri pun tinggal di apartmen. Jadinya dengan bertambahnya pembangunan jenis berserata ini, jadinya terdapatlah pelbagai isu dan masalah yang berlaku. Jadi kami di COB ni cuba membantu pihak-pihak stakeholders di pembangunan berserata ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadinya pada sesi kali ini saya telah dijemput untuk berkongsi topik mengenai kewajipan membayar caj penyelenggaraan dan juga tindakan-tindakan yang boleh diambil terhadap pemungkir. Caj penyelenggaraan ni adalah pada saya kalau dalam pembangunan berserata ni adalah nadi atau jantung terhadap survival pembangunan skim-skim berserata ni. Jadinya apa sahaja itu aktiviti pengurusan penyelenggaraan yang ingin dibuat mesti memerlukan dana yang mencukupi. Dana ni datang dari mana? Daripada caj penyelenggaraan atau maintenance fee yang dibayar oleh pemilik petak. Jadinya jika kekurangan dana, berbagai-bagai masalah yang berlaku. Jadi bangunan properti dan sebagainya tidak dapat disenggara dengan baik. Bila tak dapat disenggara dengan baik, sudah tentu ia memberi imej yang kurang baik terhadap skim pembangunan tersebut. Jika sebaliknya, jika dia urus dengan baik, penduduk pemilik petak membayar caj dana yang mencukupi, jadi pihak pengurusan JMB MC dapat menyenggara mengurus harta bersama dengan baik, sudah tentu ia akan meningkatkan lagi nilai hartanah strata tersebut. Jadinya situ kewajipan. Jadi bila kewajipan, siapa yang tak bayar tu, kalau dalam akta ni, dalam bahasa Melayu ni disebut pemungkir, ataupun dalam bahasa Inggerisnya defaulters. Pemungkir ni maksudnya yang tak bayar, yang sepatutnya kalau kita dalam bahasa layman kita ni, kalau
dah berjanji, kalau tak tepati janji tu kita dah panggil mungkin janjilah, ya. Jadinya membayar caj penggeraan ni adalah satu wajib, perkara yang wajib perlu dipatuhi, perlu dibayar bermula daripada VP ataupun serahan milikan kosong terhadap petak-petak strata tersebutlah, ya. Jadinya terlebih dahulu saya ingin berkongsi apa definisi charge ni. Kalau kita tengok Akta Putusan Strata 2013 atau Akta 757, kita boleh merujuk kepada Seksyen 2. Charge ni bermaksud apa? Apa-apa wang yang dipungut untuk didepositkan ke dalam akaun penyelenggaraan. Ya. Manakala akaun penyelenggaraan pula, kalau tafsiran akta mengatakan suatu akaun yang dikehendaki untuk dibuka dan diselenggarakan oleh pemaju, badan perusahaan bersama, badan pengurusan, badan perusahaan subsidiari. Jadi semasa perserahan milikan kosong, ia akan diuruskan oleh pemaju, tempoh interim, pemaju jika belum memiliki hak milik strata dalam masa setahun, badan pengurusan bersama atau JMB mesti ditubuhkan melalui mesyuarat agung yang pertama. Jika serahan milikan kosong itu bersama dengan hak milik strata, jadinya pembangunan pengurusan mesti diwujudkanlah. Jadi JMB, entiti JMB itu dah tak wujud di situ. Dan pembangunan perusahaan subsidiari sub MC ini selepas tertubuhnya MC lah. Jika ada harta-harta bersama terhad yang terdapat di situ melalui satu ketetapan dalam satu mesyuarat agung, ketetapan komprehensif, boleh ditubuhkan pembangunan perusahaan subsidiari, itu untuk bagi harta-harta bangunan strata yang berbentuk mixed development. Okey, saya juga akan berkongsi apa maksud apakah punca kuasa untuk mengenakan charge ni di bawah Akta 757. Jadi sebelum pemaju, JMB, MC dan sebagainya untuk mengutip charge ni, mesti ada kuasa-kuasa yang diberikan yang telah diperuntukkan di bawah Akta 757. Kalau dari aspek pemaju, kita boleh lihat di Seksyen 9. Kuasa telah diserah kepada pemaju untuk menentukan dan mengenakan charge yang hendak didepositkan ke dalam akaun penyelenggaraan. Untuk JMB, badan pengurusan bersama, di Seksyen 21. Bagi badan pengurusan, tuan-tuan boleh semak di Seksyen 59, Akta 757. Di situ telah ditetapkan punca kuasa badan-badan pengurusan yang telah disebutkan tadi untuk menentukan dan mengenakan charge. Selain itu, charge penyelenggaraan ni dikenakan berdasarkan mengikut kadar unit share yang telah diumpukkan bagi petak masing-masing. Maksudnya makin besar unit share petak tersebut, maka charge penyelenggaraannya akan semakin tinggi. Akaun charge penyelenggaraan ni hendaklah didepositkan di dalam akaun penyelenggaraan. Akaun penyelenggaraan ni pihak pemaju, badan pengurusan bersama dan badan pengurusan hendaklah membukanya bagi setiap satu kawasan pemajuan tu ke akaun tu hendaklah dibuka di bank atau institusi kewangan. Itu telah ditetapkan dalam akta, seksyen untuk pemaju, badan pengurusan bersama, badan pengurusan subsidiari dan sebagainya lah. Jadi untuk satu pembangunan tu, satu lot skim berstrata tu mesti ditubuhkan, mesti dibuka satu akaun. Katalah pembangunan block title. Seperti mana kita tahu, bangunan lama-lama contohnya yang kos rendah, medium cost dan sebagainya, ada di jenis pembangunannya adalah block title. Maksudnya sempadan penyelenggaraan tu hanya setakat perimeter longkang bangunan tersebut saja. Jalan-jalan di bawah tu diuruskan oleh majlis. Jadi jika ada 5 blok, ada 5 MC badan pengurusan yang ditubuhkan di situ. Maksudnya mesti membuka 5 akaun penyelenggaraan.
Jadi untuk yang sekarang ni pembangunan block title ni dah kurang lebih kepada pembangunan bentuk land title. Land title yang bentuk high rise dan juga pembangunan berserata pun ada juga yang dalam bentuk landed strata. Jadi setiap satu lot pemajuan tu mesti dibuka satu akaun penyelenggaraan. Jadinya selain pembeli, pemilik petak pemaju juga wajib membayar charge penyelenggaraan bagi petak-petak yang belum dijual. Selagi petak-petak itu belum dijual, belum ada pembeli, itu masih lagi tanggungjawab pemaju untuk membayar charge penyelenggaraan tersebut. Charge penyelenggaraan ni termasuk jugalah sinking fund, kumpulan wang penjelas sebab atas disebut charge dan caruman. Caruman tu merujuk kepada sinking fund. Jadinya bila tempoh untuk membayar charge dan caruman ni, dalam akta sebut mesti dalam charge tersebut mesti dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan notis. Biasanya kalau ikut amalan tu notis diserahkan awal bulan, contohnya 1 hari bulan September lah, bulan ni bulan September kan. Jadinya selewat-lewatnya 14 hari bulan mesti jelaskan charge penyelenggaraan tersebut. Jadi kalau dah lebih tempoh 14 hari bulan tersebut, ia akan dikira lewat, akan dikira sebagai pemukir. Jadinya setiap bila dah dapat notis ataupun invoice untuk membayar maintenance fee dan sinking fund tersebut, dalam 14 hari kena jelaskanlah untuk mengelakkan denda lewat, sebab JMB MC ni boleh mengenakan denda lewat melalui kelulusan dalam mesyuarat agung boleh mengenakan denda lewat tidak lebih 10%. Ada dipanggil late payment interest. Jadi bagi mengelakkan tuan-tuan tu dikenakan late payment interest tu mesti bayar dalam tempoh 14 hari tersebut. Jadinya jika lebih tempoh 14 hari tersebut, jadi terdapat beberapa tindakan-tindakan lah yang boleh diambil seperti saya kata tadi, late payment interest dan sebagainya lah. Nanti saya akan terangkan satu persatu lah tindakan-tindakan yang boleh diambil terhadap defaulter atau pemungkir ni tadi. Kegunaan apa, kerana ada juga yang tanya kan, apa kegunaan charge penyelenggaraan ni dan kumpulan wang penjelas ni, sebab banyak yang kita tahu kalau kita tengok orang yang tak faham yang kurang alert tentang maintenance dan pengurusan strata ni, mungkin ingat charge penyelenggaraan tu hanya untuk bayar cleaner, untuk bayar security, apa yang dia nampak saja kan. Jadinya banyak yang telah disenaraikan dalam akta kegunaan bayaran charge penyelenggaraan. Yang pertama untuk menyelenggara harta bersama. Menyelenggara harta bersama ni bil utility, bil elektrik, air untuk kawasan bersama kan. Jadinya itu adalah salah satu perbelanjaan yang besar. Jadi kalau dana yang tak mencukupi, jadi mungkin pengoperasian untuk di kawasan-kawasan harta bersama mungkin akan terjejas. Koridor, kawasan parking yang bertingkat memerlukan lampu yang banyak. Koridor pun banyak. Malam-malam kena buka daripada malam sampailah pagi. Jadi kalau tak buka lampu akan timbul isu-isu keselamatan dan sebagainya. Lift pun memerlukan kuasa elektrik yang tinggi, dan lain-lain lah. Jika ada penghawa dingin di kawasan pejabat pengurusan, di kawasan-kawasan harta bersama yang lain. Selain itu dalam akta juga telah menggariskan charge penyelenggaraan ni digunakan untuk membayar perbelanjaan perkhidmatan, iaitu pembersihan, keselamatan dan kemudahan. Pembersihan yang cleaner-cleaner tu lah. Jadi lagi banyak ramai cleaner yang digunakan, lagi tinggilah perbelanjaan. Tambahan pula sekarang ni kita dah ada gaji minimum. Gaji minimum RM1,500. Tak sama dengan
perbelanjaannya dengan 5 atau 10 tahun lepas, ya. Jadi caj pengenderaan nak naik pun susah kan. Jadi nak naikkan caj pengenderaan ni mesti pas melalui mesyuarat agung, melalui melalui ketetapan dalam mesyuarat agung. Jadinya penduduk pun kenalah, milik serata ni kenalah faham ya, jika caj tu nak dinaikkan tu mesti bagi sokongan lah, ya, dan pihak Perbadan Pengurusan pun mesti ada justifikasi yang kukuh untuk menaikkan caj penyelenggaraan tersebut. Dia bukan setakat naik, nak turun pun boleh, jadi terpulanglah dalam ketetapan mesyuarat agung. Selain itu, caj penyelenggaraan ini digunakan untuk membayar premium insurans, premium insurans. Jadi setiap tahun pihak Perbadan Pengurusan mesti ambil insurans kebakaran untuk compensate jika berlaku apa-apa bencana kepada bangunan tersebut. Jadi insurans ni pun premiumnya pun mahal. Biasanya dia akan ikut market value ke atas bangunan tersebut lah. Itu pengiraannya boleh rujuk lah kepada syarikat-syarikat insurans. Tapi itu pun polisi ni salah satu juga perbelanjaan yang besar. Dan wang penyelenggaraan ini juga digunakan untuk membayar kos belanja berhubung dengan pemerolehan pakar runding, fee guaman, kos lain dan sebagainya, untuk membayar perkhidmatan penyelenggaraan pendawaian elektrik, untuk menyenggara tangki air utama, tangki air utama di bangunan, bukan tangki di unit masing-masing. Ini untuk kegunaan bersama, tangki air utama. Selain itu juga caj penyelenggaraan ini digunakan juga untuk membayar fee bagi mengaudit akaun. Jadi pemilik serata ni kena fahamlah, setiap tahun JMBMC mesti mengadakan mesyuarat agung tahunan, dan salah satu agenda mesyuarat agung tahunan tu mesti membentangkan audited account. Audited account ni disediakan oleh siapa? Oleh juru audit yang bertauliah. Jadi bertauliah profesional. Jadi ada professional fee yang dikenakan lah. Jadi mana nak diambil kos tersebut. Jadi dari wang penyelenggaraan yang terdapat dalam dana tersebut lah untuk membayar juru audit bertauliah tersebut. Dan wang penyelenggaraan ini juga boleh digunakan untuk kerja pengecatan kecil pada perkhidmatan harta bersama. Ini pengecatan kecil jika berlaku apa-apa kerosakan, vandalism dan sebagainya, yang kawasan yang kecil lah, untuk nak membaiki kerosakan di tempat yang kecil, boleh digunakan untuk pengecatan kecil. Kalau untuk pengecatan yang besar, untuk mengecat seluruh bangunan tu, mesti guna daripada sinking fund, kumpulan wang penjelas. Selain itu, wang penyelenggaraan caj penyelenggaraan ni juga digunakan untuk mematuhi apa-apa notis atau perintah PBT berkenaan dengan pemeriksaan berkala bangunan, mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 atau Akta 133. Ini saya ingat pihak JMBMC kena alert jugalah. Setiap bangunan berserata yang melebihi 5 tingkat mesti membuat pemeriksaan berkala oleh profesional lah, oleh perunding profesional untuk menjalankan pemeriksaan berkala bangunan tersebut, dan pemeriksaan tersebut mestilah ada bayaran yang dikenakan, bayaran professional fee. Jadi untuk membayar tersebut juga digunakan dari akaun wang penyelenggaraan. Selain itu, caj penyelenggaraan ini juga digunakan untuk membayar sewa dan kadar, cukai dan sebagainya lah, sebab ada mungkin premis-premis yang digunakan perlu membayar cukai sewa oleh kepada pihak-pihak ketiga yang lain. Jadi ini untuk manfaat semua yang dikira sebagai untuk kegunaan bersama. Jadi sewa dan kadar tersebut boleh dibayar menggunakan daripada caj penyelenggaraan. Dan juga untuk membayar saraan atau fee bagi ejen pengurusan. Kita faham sebab dekat pembangunan berserata ni tak semua boleh dipanggil internal management kan, self management sendiri. Ada yang di-hire property management company yang berdaftar dengan lembaga penilai pentadasi ejen tanah dan perusahaan harta. Jadi mereka akan menggunakan bayaran fee profesional, ikutlah skala-skala yang dah ditetapkan kan. Jadinya bayaran tersebut
diambil daripada caj penyelenggaraan yang dibayar oleh pemilik petak. Selain itu, caj penyelenggaraan juga boleh digunakan untuk membayar pembelanjaan lain yang bersifat am atau lazim berhubung dengan penyelenggaraan dan urusan bangunan, dan juga untuk membayar allowance dan pembelanjaan lain bagi anggota jawatan kuasa pengurusan mengikut apa-apa keadaan diluluskan oleh Pusurujaya. Setiap AJK itu boleh melalui untuk mendapatkan allowance, tapi tertakluk melalui kelulusan oleh COB. Jadi tanpa kelulusan tak boleh ambil allowance. Jadi allowance tersebut pun dibayar menggunakan dana daripada caj penyelenggaraan. Tadi caj penyelenggaraan. Jadi saya kongsikan pula apa tu kumpulan wang penjelas ataupun sinking fund. Kumpulan wang penjelas ni dia ada akaun, dia mesti membuka satu akaun yang berasingan, tak sama dengan akaun wang penyelenggaraan tadi. Digunakan untuk satu perbelanjaan modal lah, selalu perbelanjaan yang besar kan, yang dijangkakan yang perlu dalam tempoh beberapa tahun. Dia bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, mungkin selepas 5 tahun, selepas 10 tahun contoh nak mengecat bangunan dan sebagainya, dia memerlukan perbelanjaan yang besar. Jadi itu perbelanjaan tersebut menggunakan daripada kumpulan wang penjelas. Contoh pembaharuan, penggantian apa-apa lengkapan yang terdapat. Lengkapan ni contoh machinery lah, lift yang melekat dengan bangunan. Jadi kos untuk menggantikan peralatan tersebut adalah besar. Jadi dan benda tu pun bukan setiap tahun tukar. Jadi bila sampai masa sebab peralatan-peralatan mekanikal ni dia mempunyai jangka hayat dia. Sampai satu masa dia dah obsolete, dia perlu diganti, dah banyak kerosakan, maksudnya dah beyond economic repair. Maksudnya kalau di maintain, diselenggara kos untuk menyelenggara tu lebih besar daripada untuk membeli baru kan dalam tempoh yang panjang, jadi biar diganti. Jadi kumpulan wang penjelas atau sinking fund tu digunakan untuk membuat perbelanjaan tersebut. Menaik taraf, mengelokkan harta bersama, perolehan apa-apa harta alih bagi kegunaan berhubung dengan harta bersama, dan juga apa perbelanjaan yang lain yang difikirkan perlu. Selain mengecat tadi, ada lagi 3-4 perkara lah yang dibolehkan digunakan melalui kumpulan wang penjelas tersebut. Jadi tadi bahagian pertama saya dah terangkan apa kewajipan, apa maksud caj penyeraan, kumpulan wang penjelas dan sebagainya. Saya akan beralih ke bahagian seterusnya, iaitu tindakan-tindakan yang boleh diambil terhadap defaulter atau pemungkir. Terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil. Pertamanya, jika pihak pemilik petak yang tidak mematuhi notis yang telah dikeluarkan oleh JMBMC, tidak membayar dalam tempoh 14 hari dan sebagainya tu, senarai yang pemungkir boleh dipaparkan di papan kenyataan di kawasan-kawasan yang difikirkan perlulah. Biasa kalau kita tengok pihak JMBMC ni menampal nama-nama tersebut pernyataan di berdekatan dengan lift, di lobi lift atau di dalam lift tu sendiri, di depan pejabat pengurusan, tempat-tempat yang mudah dilihat. Jadinya dalam akta membenarkan membenarkan nama pemilik petaknya, nombor unit petaknya, dan juga jumlah yang tidak dibayar. Jadi 3 perkara tu dibenarkan untuk dipaparkan. Jadinya kalau tak nak rasa malu, nama tu dipaparkan di papan notis tu, kenalah bayar tepat pada masa. Sekarang kita tengok bila nama dah naik di papar tu, mulalah melenting dan sebagainya. Kenapa nama dia naik, kenapa malulah dia oleh jiran dia tahu dia tak bayar dan sebagainya kan. Jadinya nak mengelakkan tindakan tersebut, pihak janganlah jadi pemungkir. Jadi dan nama ini boleh dikemas kini oleh JMBMC pada hujung setiap bulan kalender seterusnya. Jadinya kalau dia dah jelaskan untuk bulan tu, nama tu kena dah diturunkan, janganlah dipaparkan lagi kalau dia dah tak ada tunggakan kan.
Jadinya mesti dikemas kini setiap bulan. Mungkin yang bulan depan nama orang lain pula. Nama orang dah bayar tu mungkin dah tak ada. Jadinya mesti dikemas kini. Nanti kita nak timbul isu-isu lain. Dia dah bayar tapi nama masih ada. Selain itu, dalam jadual ketiga juga terdapat sekatan yang boleh digunakan terhadap pemungkir ni, terutamanya untuk boleh menyaktifkan peranti akses elektromagnetik ni dalam jadual ketiga telah disebut. Ini biasanya akses kad lah. Kalau nak masuk kawasan apartmen, kondo dan sebagainya, ada security, ada boom gate. Jadi nak masuk tu kena touch access card. Kalau yang canggih sekarang ni dah pakai teknologi transponder RFID. Dah tak perlu buka cermin, buka tingkap lagi dah. Tak perlu nak sentuh kad dan sebagainya. Dia boleh detect terus melalui RFID macam kita bayar tol tu. Jadinya itu dibenarkan di dalam jadual ketiga peraturan-peraturan perusahaan serata untuk menyaktifkan semasa dia tertunggak. Bila dah jelaskan, mesti diaktifkan balik lah. Dan charge boleh juga bila dia nak aktifkan tu, boleh dikenakan charge tidak lebih RM50 untuk mengaktifkan semula jika jumlah telah dibayar sepenuhnya. Bila tadi kita dah deactivate, bila pemilik yang tadi dah bayar hutang-hutang tunggakan tersebut, pihak JMBMC boleh mengenakan charge tidak lebih RM50 untuk aktifkan balik. Dan semasa tempoh penyaktifan peranti akses, akses kad disekat, RFID yang telah dinyaktifkan, JMBMC boleh meminta pemilik untuk menandatangani buku daftar keluar masuk. Jadi JMBMC ni boleh menyediakan buku daftar yang berasingan lah. Kita tak boleh halang pemilik petak ni untuk masuk ke harta dia. Itu harta dia haknya tak boleh dilucutkan. Cuma kita boleh susahkan dia sikit lah. Susahkan dia sikit untuk dia sampai ke harta dia tu kan. Jadinya melalui buku daftar, bila dia dah tulis nama, waktu ke ataupun tarikh dan sebagainya tu dah berpuas hati, pihak perusahaan melalui pengawal keselamatan tu boleh dibukakan palang tu untuk dia masuk. Dan jangan pula yang kena sekat ni pergi langgar pula palang tu, menunjukkan ketidakpuashatian tu kan. Jadi itu akan timbul pula isu-isu lain, jenayah dan sebagainya. Jadinya bila pihak pengurusan dah tetapkan peraturan sebegitu, pemilik kena akur. Jadi kalau tak nak ada kesusahan macam tu, kenalah bayar, tak ada tunggakan dan sebagainya. Itu dari segi akses. Sebab kita tengok kalau kondo-kondo sekarang ni dia banyak kata 3-tier access, 2-tier access. Nak masuk kawasan compound kondo ada satu akses. Nak masuk ke podium parking ada satu akses yang lain. Dan nak masuk ke lift dan sebagainya ada akses yang lain. Jadi terpulang kepada pihak pengurusan untuk menyaktifkan akses-akses tersebut lah. Tapi di samping menyaktif mesti ada pilihan untuk mereka masuk ke harta milik mereka, ke petak mereka tu dengan cara tadilah, contoh tadi melalui buku dan sebagainya kan. Tak boleh halang masuk langsung, tak boleh. Okey, selain itu JMBMC boleh menahan atau menggantung pemungkir dari menggunakan kawasan harta bersama. Termasuk tadi harta bersama tu tak bagi untuk menggunakan gimnasium ke, kolam renang ke, harta bersama selagi dinamakan common property, dia boleh dihalang lah untuk digunakan. Sebab harta bersama ni nak diselenggara melalui charge penyelenggaraan kan, dia tak bayar, jadi dia tak adil lah untuk pemilik-pemilik lain yang bayar, yang berdisiplin bayar charge tersebut. Dan juga ruang parkir dalam harta bersama yang telah diperuntukkan untuk kegunaan pemungkir. Jadi parking ni ada dua keadaan kan. Satu, parking yang aksesori parcel. Yang aksesori parcel ni memang dalam dalam SNP, dalam milik serata memang telah dinyatakan memilikannya milik pemilik individu. Ada juga parking yang dalam kawasan harta bersama yang telah diperuntukkan kepada kepada certain owner lah, dia melalui sewa ataupun dan sebagainya. Selagi dia namanya harta bersama,
jika dia pemungkir, boleh JMBMC ni boleh menghalang untuk pemilik petak tersebut memasuki kawasan parkir yang dikategorikan sebagai harta bersama tersebut, ya. Walaupun ia telah diperuntukkan melalui perjanjian ataupun sewa dan sebagainya itu, boleh dihalang juga untuk menggunakan parking tersebut, ya. Untuk parking persendirian yang aksesori pasal tak boleh, ya. Dan tadi pun saya dah sebut, ya, jika lebih 14 hari boleh mengenakan denda lewat 10%, ya. Dan kita faham, ya, kadang-kadang tunggakan ni, ya, dalam keadaan ekonomi semasa, ya, kalau baru-baru ni dalam tempoh pandemik, ya, ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya, terdapat bebanan, ya, untuk membayar caj pengenalan tersebut, kan. Jadinya dalam akta juga, dalam jadual ketiga telah diberi satu macam alternatif, untuk pembayaran ansuran, ya. Pembayaran pengurusan boleh memasuki apa-apa skim pembayaran ansuran secara bertulis dengan pemungkir untuk membolehkan pemungkir melangsaikan jumlah tunggal tersebut, ya, ikut bilangan ansuran ataupun terma-terma syarat yang dianggap sesuai, ya. Jadinya bila telah dimasuk satu perjanjian untuk bayar ansuran, yang sekatan-sekatan tadi bolehlah dibuka, jadinya, tapi dengan syarat pemilik tadi yang dah berjanji untuk bayar ansuran tu kena bayar mengikut jadual yang telah ditetapkan lah, ya. Tak boleh pula culas, ya, kena bayar. Jadi terdapat, ya, dalam akta. Untuk pengecualian memang tak ada, sebab dulu masa tempoh pandemik ada juga yang bertanya kepada COB boleh tak sebabkan bank memberi moratorium membayar ansuran bulanan kepada bank, dan ditanya boleh ke pihak berwenang pengurusan ni mengenakan moratorium juga. Dalam akta tak ada kebenaran untuk moratorium. Ansuran boleh, sebab moratorium ni dia langsung tak bayar, sedangkan penyelenggaraan harta bersama ni setiap hari kena buat, kan. Jadinya takkan dalam tempoh tu kita nak padam lift, nak menghentikan operasi lift, nak padam lampu dan sebagainya, cleaner tak perlu bersihkan kawasan harta bersama dan sebagainya. Tetap penyelenggaraan tersebut tetap berjalan, tak kira dalam waktu pandemik ataupun waktu biasa dan sebagainya. Jadi tak ada klausa lah yang membolehkan pengecualian atau exemption diberi kepada pemilik petak untuk tidak membayar caj pengiraan, ya. Selain itu, terdapat jugalah beberapa pertanyaan, daripada pihak pengurusan JMBMC. Tanya, kan, boleh ke bila tak bayar caj penyelenggaraan ni kita potong bekalan air dia, Ni kalau jenis yang kawasan yang masih minta pukal, Jadi kalau ditanya, pendapat saya tak boleh, memang tak boleh, sebab apa-apa tindakan terhadap pemungkir tu hendaklah dilakukan berdasarkan punca kuasa yang diberi oleh Akta Akta 757, Untuk memotong bekalan air ni bukan bawah punca kuasa Akta 757, Ia terletak di bawah pihak berkuasa bekalan air, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, yang pembekal-pembekal utiliti tersebut, Jadi jangan sekali-kali lah, pihak pengurusan untuk memotong bekalan air jika pemilik tak bayar, Dan juga ada yang tanya boleh ke nama-nama pemilik ni disenarai hitamkan di sitos, Ada juga yang mungkin itu cara yang mudah, kan. Tak perlu usaha yang banyak perlu dibuat, nak menarai hitam ni sitos, lagipun sitos ni pun satu syarikat yang link dengan institusi perbankan dan sebagainya lah. Jadi bila disenarai hitam di sitos tu mungkin akan menyusahkan pemilik petak tu untuk buat pinjaman dan sebagainya lah. Jadi memang tak ada peruntukan di dalam akta ni yang membolehkan kita menyenarai hitamkan pemilik-pemilik yang tak bayar, mempunyai tunggakan ni, pemungkir-pemungkir ni kepada sitos, sikris dan sebagainya. Itu memang tak boleh. Selain sekatan kepada akses, kegunaan harta bersama dan sebagainya, pihak JMBMC boleh mengambil tindakan undang-undang melalui di mahkamah, tribunal dan juga menjalankan sitaan nota alih.
Jadinya sebelum melaksanakan tindakan tersebut, pihak-pihak pengurusan ni mesti menyampaikan notis kalau JMB ni melalui borang 11 MC melalui borang 20 jika pemilik ni tidak mematuhi notis tersebut, boleh mengambil tindakan undang-undang di mahkamah ataupun tribunal Jadi tribunal pengurusan serata ni yang diwujudkan di PKT itu, salah satu fungsinya adalah untuk mendengar tuntutan oleh pihak pengurusan terhadap pemungkir-pemungkir yang tidak membayar caj penyegaran tersebut. Itu adalah salah satu bidang kuasa tribunal. Jadinya selepas tu menghantarkan notis melalui borang 11 dan juga borang 20 yang saya maksudkan tadi ada tindakan mahkamah, sebab bila selepas 14 hari dia tak patuhi notis, terdapat kesalahan di bawah section kalau untuk JMB ni section 34, JMB boleh memfailkan saman atau tuntutan dalam mahkamah untuk mendapatkan wang itu melalui cara-cara yang telah ditetapkan dan kalau tak patuh notis tersebut boleh didenda tidak melebihi RM5,000 dan juga penjara tidak melebihi 3 tahun. Jadinya satu kesalahan yang serius jika pihak pemilik strata ni tak mematuhi notis melalui borang 11 dan borang 20 tersebut. Jadi boleh diambil tindakan mahkamah selain daripada tindakan kepada tribunal tadilah. Jadi tindakan mahkamah ni mungkin akan mengambil tempoh yang panjang. Tribunal ni sebab tribunal ni dia memang bidang kuasanya mendengar kes-kes di strata sahaja jadi mungkin tindakan tu lebih cepat. Kalau di mahkamah ni banyak kes-kes sivil dan jenayah yang lain yang perlu didengar, jadi mungkin akan mengambil masa. Okey, saya juga akan berkongsikan beberapa tindakan-tindakan penguasaan yang lain yang boleh dikenakan. Tadi selepas jika dah tindakan tribunal ada lagi pilihan lain, contoh pemfailan saman di mahkamah, ini tindakan sivil. Jadinya JMB MC ni boleh membuat pemfailan ni dengan melalui peguam cara untuk pemfailan kes sivil. Ini civil suit untuk menuntut penghutang-penghutang supaya membayar tunggakan caj penyegaran tersebut. Yang untuk penahanan harta alih pula terdapat bidang kuasa kepada JMB-MC untuk sita harta alih. Harta alih yang terdapat di dalam unit tersebutlah. Unit pemilik yang yang pemungkir yang tidak membayar caj penyegaran tersebut. Jadinya dalam dalam akta telah diberikan kuasa warrant, dipanggil warrant penahanan dijalankan oleh pemaju JMB MC bersama-sama dengan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Biasanya bila nak buat sitaan harta alih ni, pihak JMB MC akan menyelaraslah dengan pihak COB. Terdapat borang contohnya borang 21 perlu disubmit kepada COB. Jadi COB akan meneliti permohonan tersebut, akan membuat penyelarasan. Jadinya akan menetapkan tarikh operasi untuk menahan harta alih tersebut. Tapi sitaan penahanan harta alih tu mesti jalankan oleh pihak pengurusan. Dan bila ditahan harta alih tersebut, jika masih tak bayar, harta alih tersebut boleh dilelong untuk mendapatkan semula jumlah wang yang tertunggak tersebut. Jadi nak sita ni pun barang-barang pun kena tengok jugalah, tak semua barang-barang boleh sita. Barang-barang yang menjadi keperluan asas contohnya yang dapur gas ke tong gas dan sebagainya, kalau diambil tu nanti akan menyebabkan kesusahan kepada pemilik untuk masak, untuk makan dan sebagainya, itu tak boleh lah. Jadi benda-benda yang lain yang selain daripada keperluan asasi boleh diambil untuk itu untuk disita. Jadinya pihak JMB-MC kena justify jugalah apa benda yang
yang boleh dan tak boleh untuk disita tersebut. Dan lepas sita pun kena fikir juga logistik untuk simpan barang-barang tersebut, dan perlu dibuat satu senarai inventory harta-harta yang disita tersebut, dan disampaikan kepada pemilik, mesti ada checklist dia. Yang kita tahan sita tapi tak ada checklist, nanti akan timbul isu-isu yang lain pula, bila apa yang yang ditahan tu, yang dipulangkan semula tu nanti tidak sama seperti apa yang ditahan pada awalnya kan. Okey, seperti mana tadi yang saya sebut, melalui tindakan failkan saman, failkan tuntutan di tribunal, jadinya bila sampai di tribunal, pihak presiden tribunal akan mengeluarkan award perintah kepada pemilik untuk menjelaskan tunggakan penyelenggaraan. Jadinya jika pemilik petak masih tidak patuh award yang dikeluarkan oleh presiden tribunal menjelaskan tunggakan penyelenggaraan tersebut, ia akan jadi satu kesalahan di bawah Inka Award, Section 123, Section 123 Akta 757, yang terdapat penalti jenayah kerana kegagalan mematuhi award. Kenapa dipanggil jenayah? Sebab ada hukuman penjara. Selain denda tidak melebihi RM250,000, boleh dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Jadinya bila ada tindakan bila ada Inka Award ni, ada satu kesalahan jenayah, dan bila COB juga dibagi terdapat bidang kuasa oleh COB lah untuk menyiasat kesalahan yang telah diperuntukkan di dalam akta. Jadi salah satu kesalahan ni Inka Award. Jadi contohnya COB di Subang Jaya ni dah giat jugalah membawa kes-kes Inka Award tribunal ni ke Mahkamah Magistrate di Subang Jaya. Terdapat beberapa kes jugalah telah berjaya mendapatkan sabitan dan dikenakan denda di atas kegagalan mematuhi award tersebut. Jadinya saya percaya juga COB-COB lain pun ke arah tersebutlah, ke arah untuk mendakwa kes-kes yang Inka Award ni, sebab pemilik ni pun ada dah sampai bila bawa ke tribunal pun masih ada yang tak patuh kan. Jadi terdapat cara lain pula boleh kita dakwa di atas kesalahan mematuhi award tersebut. Jadinya selain itu saya juga ingin berkongsi lah inisiatif macam di COB Subang Jaya ni, selain kita selain daripada pihak JMBMC untuk membuat sitaan penahanan harta alih, bawa ke tribunal dan sebagainya, pihak COB MBSJ juga ada menjalankan inisiatif lah untuk memberi perkhidmatan untuk contohnya memberi notis secara pentadbiran untuk membayar caj pengeraan terhadap pemungkir-pemungkir, yang itu adalah bayaran-bayaran yang perlu dijelaskan, bayaran pentadbiran. Contoh kalau di COB MBSJ ni RM15 untuk satu notis. Jadinya biasanya kalau notis daripada JMBMC ni mungkin pemilik masih tak indah lagi bila dapat notis daripada COB daripada PBT ni, mungkin mereka akan patuhlah pada notis tersebut. Selain itu kita juga ada mengadakan ops ke kutipan caj bersama pihak JMBMC di atas permohonan JMBMC lah, tapi ia pun tertakluklah kepada pematuhan checklist dan semak yang telah ditetapkan oleh jabatan lah. Ini ada beberapa inisiatif lah, dan saya rasa tak semualah COB yang itu bergantung kepada sumber yang terdapat di pihak mereka lah, tapi kami di MBSJ cuba jugalah membantu pihak JMBMC untuk menyelesaikan dalam isu-isu tunggakan-tunggakan yang tinggi ni. Jadinya dengan peningkatan aktiviti penguatkuasaan melalui tindakan-tindakan yang telah saya sebutkan tadi, diharap pemilik-pemilik petak bangunan berserata ni akan patuh di atas ke atas kewajipan untuk membayar caj pengeraan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sebab kadang-kadang pemilik ni dia bukan tak nak bayar, bukan tak ada duit ada, tapi mungkin ada isu-isu peribadi yang tak puas hati terhadap pengurusan. Kadang tanya dia tak nak bayar sebab servis tak ada, kawasan koridor harta bersama tidak dibersihkan. Jadi
Macam mana yang tu kata servis tak ada. Yang ni yang pihak yang nak provide servis tu, pihak JMBMC ni macam mana nak provide? Tak ada duit kan, tak ada dana yang mencukupi jadi siapa yang dulu jadi perlu bayar dululah baru boleh servis tu dilaksanakan sebab tu bila kita VP kan dapat kunci, bila kita VP satu tempat ni dapat penyerahan kunci kan untuk bangunan-bangunan baru, sebelum kita ambil kunci tu kita kena bayar dulu charge pengeraan advance kan, biasanya 3 atau 4 bulan satu bulan untuk bulan semasa dan 3 bulan advance kan. Ini bagi nak cukupkan nak adakan dana yang mencukupi lah untuk pihak-pihak perusahaan ni untuk melantik service provider untuk provide servis dalam peringkat-peringkat awal VP tersebut Okey. Jadi itu saja yang saya ingin kongsikan atas topik kewajipan membayar charge pengiraan dan tindakan-tindakan yang boleh diambil terhadap pemungkir Saya serahkan kembali kepada Cik Nafal Alright, terima kasih kepada Surveyor Muhammad Marwan untuk perkongsian pada hari ini. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surveyor akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. Soalan pertama yang diajukan kepada Surveyor adalah daripada Encik Ahmad Rahimi. Bolehkah MO mengubah bayaran oleh owner berpandu pada invoice maintenance dan sinking fund kepada fire insurance atau bayaran lain tanpa kebenaran pemilik? Bolehkah MO mengubah bayaran oleh owner berpadu pada invoice maintenance sinking fund? Dia mengubah sebab apa Ini tak jelas sangat soalannya. Tapi apa yang saya katakan tadi, charge penyelenggaraan tu termasuk untuk membayar fire insurance charge penyelenggaraan tu termasuk sekali perbelanjaan untuk membayar fire insurance Maksudnya dalam invoice tu boleh juga diletakkan untuk membayar kos fire insurance biasanya fire insurance ni bila nak ambil satu fire insurance ni akan dibentangkan dalam mesyuarat agung untuk kelulusan untuk dapatkan persetujuan dan bila dah dapat persetujuan boleh dikenakan charge fire insurance tersebut di dalam invoice. Alright. Soalan seterusnya daripada Aisyah Akmal. Kalau nak kenakan CCTOS kepada defaulter, adakah perlu persetujuan dalam AGM ataupun EGM atau dalam mesyuarat AJK pun boleh? Ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, tiada punca kuasa di dalam akta untuk kita menyerah hitamkan pemilik-pemilik yang tak membayar charge ni kepada SITOS, tak ada. Jadinya walaupun dapat persetujuan dalam AGM, mesyuarat AJK dan sebagainya, apa-apa ketetapan tu dia tak boleh bercanggah dengan akta Jadinya walaupun dah setuju dalam AGM tetap tak boleh dilaksanakan sebab tak ada punca kuasa yang jelas yang boleh diambil oleh JMBMC untuk menyerah hitamkan defaulter daripada SITOS, memang tak boleh. Alright. Soalan seterusnya, kita ada soalan daripada Ahmad Rahimi sekali lagi. Bolehkah charge kebocoran denda dimasukkan ke dalam pemungkir tanpa pendengaran di tribunal? Charge kebocoran denda. Kebocoran denda maksudnya ini charge untuk membaiki kebocoran ke? Mungkin saya faham betul lah kot Jadinya ini kalau jika dah dibawa ke tribunal, dia perlu, pada pendapat saya, perlu mendapat arahan yang jelas oleh tribunal untuk mengenakan apa-apa kos untuk dapatkan balik kos yang telah dikeluarkan lah untuk bawa ke tribunal tersebut lah Maksudnya kita tak boleh kalau macam untuk memfailkan kes di tribunal kena bayar RM1 contohnya untuk kediaman kan. Jadinya mesti dapat satu arahan daripada award daripada tribunal tu yang mengatakan charge tersebut boleh dituntut balik kepada owner. Jika tak dinyatakan tak boleh tuntut kepada pemungkir. Sebab tu pemungkir ni kita boleh kenakan late payment interest. Late payment interest tu itulah untuk contohnya nak menanggung kos-kos mentadbiran tersebut. Itulah alternatif. Baik. Soalan seterusnya, kita ada soalan daripada Cik Nazliana Nazaruddin.
Bagaimana kita menuntut tunggakan daripada pemilik lot yang telah diisytiharkan muflis dan tiada liquidators mengambil alih premisnya? Kalau yang melibatkan muflis kebankrapan ni saya rasa perlu dirujuk kepada Jabatan Insolvensi lah. Sebab apa tu rasanya COB dia tak ada bidang kuasa lah kalau pemilik apa tu yang dah masuk dalam senarai muflis ni kita tak ada nyatakan dalam bidang kuasa 757 lah. Jadi perlu rujuk dulu kepada insolvensi sebab tu apa tu yang jabatan yang guardian yang menjaga untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebankrapan muflis dan sebagainya. Seterusnya, kita ada soalan daripada Mr. Carson Chin. Bolehkah pihak pengurusan memaparkan notis nama dan jumlah penghutang di papan kenyataan? Boleh. Tadi pun saya dah terangkan, pihak pengurusan boleh memaparkan 3 perkara nama, nombor petak dan juga jumlah tunggakan di papan kenyataan papan kenyataan yang boleh dilihat lah pengenyataan di luar pejabat, di dalam lift dan sebagainya. Tapi notis ni mesti diupdate setiap bulan. Maksudnya kalau dia dah jelaskan tunggakan tu, nama dia kena dikeluarkan daripada notis. Tapi ini memang ada peruntukan dalam akta yang membenarkan pihak pengurusan memaparkan nama-nama defaulter selain nama dan jumlah hutang dan juga nombor unit dia, nombor petak dia. Boleh. Baik, Sri. Saya rasa itu je soalan yang kita ada pada hari ini. Alright, kini kita telah pun sampai ke penghujung rancangan bual bicara ini. Dengan itu, saya ingin mengambil peluang ini untuk menjemput hadirin sekalian untuk menyertai Strata Conference 2022, Strata Management Trends that will shape 2023 yang akan berlangsung pada 29 November jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Hotel Armada Petaling Jaya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman Facebook rasmi Excel Academy of Real Estate kami. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surveyor Muhammad Marwan kerana berkongsi pandangan beliau pada topik hari ini, dan terima kasih juga kepada para peserta kerana sudi bersama kami pada petang ini. Kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih.